Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Yang bermaksud, pada hari ini merupakan penyesalan yang besar di kalangan orang-orang yang kafir menentang Islam. Mereka telah berputus asa dalam menghancurkan Islam. Dan hendaklah kamu meyakini bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan orang-orang yang beriman. Dan hari ini telah aku sempurnakan agama bagi kamu dan menjadikan kamu redha Islam itu sebagai cara hidup dalam kehidupan kamu sebagai pegangan hidup yang benar. Surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Yang berusaha pengurusi dan jawatan kuasa masjid, Al-Fadil Imam dan Bilal yang bertugas, para pemimpin masyarakat, para asatizah, para pendidik dan seluruh ahli jemaah muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang saya kasihi dan saya hormati sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan rahmat serta petunjuk daripadanya Allah memuliakan kita semua dengan nikmat iman dan Islam. Dengan kasih sayangnya kita dipanjangkan usia dan dikurniakan kesihatan yang baik. Dan saat ini Allah memilih kita untuk kekal istiqamah dalam masjid ini bagi kelangsungan majlis ilmu yang merupakan taman-taman syurga. Majlis yang amat disukai oleh para malaikat, dan malaikat berdamping serta berdoa terhadap orang-orang yang sedang menuntut ilmu dengan mendapat rahmat dan keampunan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua tergolong di kalangan orang-orang yang mendapat rahmat Allah dan keampunan di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Ayat yang saya bacakan sebentar tadi diturunkan di mana ketika Nabi SAW membacakannya ketika Rasulullah melaksanakan haji selamat tinggal ataupun hajil wada', yang ianya berlaku pada tahun ke-10 Hijrah. Kita sedia maklum setelah mana Islam mencapai kemenangan yang besar. Setelah 8 tahun berhijrahnya Rasulullah di Madinah, maka berlakunya pembukaan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijrah. Yang kita sedia maklum yang penduduk Mekah pada dahulunya begitu sukar dan payah nak terima Islam sebagai acuan hidup. Sebelum Nabi berhijrah sudah 13 tahun diusahakan penentangan demi penentangan sehingga sampai tahap arahan untuk tangkap Nabi dan bunuh Nabi. Kemudian Nabi berhijrah ke Madinah. 8 tahun setelah berhijrah ke Madinah, berjaya membina sebuah empayar Islam ataupun sebuah negara Islam yang dilihat kuat dan berdaulat. Mampu menjadi contoh dan role model
sehingga berlakunya pembukaan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijrah itu sendiri. Namun setelah mana berlakunya pembukaan kota Mekah, Rasulullah telah pun mengarahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pada tahun ke-9 Hijrah untuk melaksanakan ibadat haji. Pada waktu itu Nabi tak masuk lagi ke Mekah untuk buat ibadat haji. Dalam riwayat menyatakan bagaimana waktu itu Nabi suruh Abu Bakar As-Siddiq masuk untuk menyelaras situasi ibadat haji ketika pada waktu itu, agar tidak berlakunya bercampur baur amalan jahiliah yang dilakukan oleh puak-puak Arab sebelum ini dalam melaksanakan ibadat haji. Kita sedia maklum masyarakat Arab jahiliah ketika buat haji ni buat haji juga, tapi bercampur aduk dengan amalan jahiliah. Termasuklah mereka ni tawaf Kaabah dalam keadaan bertelanjang. Ada yang bertepuk tangan dan bersiul. Di samping beriktikad patung-patung yang digantung pada setiap penjuru Kaabah. Namun setelah berlaku pembukaan kota Mekah, dihancurkan semua patung-patung berhala. Tetapi masih ada saki-baki amalan-amalan jahiliah. Namun Nabi mengarahkan Sayyidina Abu Bakar pada waktu itu, tahun ke-9 Hijrah pada musim haji, dipastikan semua amalan-amalan jahiliah dan saki-bakinya tidak lagi berlaku. Ibarat kata waktu itu sebagai muassasah lah, buat urusan. Dan membuat satu saringan, ada visa. Nisbah zaman kita visa. Nisbah pada waktu itu, nak istilahkan suatu sistem telah diperkenalkan. Supaya masyarakat Arab yang masuk buat haji itu semua patuh syariah. Gitu ibarat dia. Semua ikut apa yang Allah perintahkan. Tahun ke-10 baru Nabi masuk ke Mekah buat haji. Dan itulah haji yang pertama dan terakhir. Sejarah hidup Rasulullah sekali je buat haji. Dalam memberi satu gambaran bagaimana tuntutan tanggungjawab yang Nabi lakukan sehingga sampai tahap sejarah hidup baginda sekali saja seumur hidup buat ibadat haji. Dalam memberi satu mesej kepada kita. Di saat Nabi SAW itu pada haji yang dilakukan oleh baginda itu, baginda berkhutbah pada haji selamat tinggal itu. Dengan memberi satu pesanan, dengan membacakan ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat motivasi dan juga menanamkan keyakinan yang bulat kepada Allah, yakni agama Islam yang Allah Ta'ala kurniakan ini. Sehingga Nabi menggambarkan melalui ayat Allah Ta'ala tadi, Al-yawma ya'isal lazina kafaru. Nabi mengisytiharkan kepada manusia, lautan manusia pada waktu itu. Nabi kata, dengan membaca firman Allah, Allah telah beritahu kepada kita, hari ini orang-orang yang kafir mendapat penyesalan yang besar. Ataupun mereka berada pada situasi yang dilihat putus asa dah. Putus asa macam mana? Putus asa nak hancurkan dan nak gagalkan Islam. Yang kita sedia maklum, ketika Nabi walaupun dah dapat sebuah negara Islam Madinah, orang-orang musyrikin tak senang dan tak puas hati dengan perkembangan yang berlaku. Mereka sentiasa asak dan serang Islam pada waktu itu. Dan berlaku sejarah apa? Perang Badar, Perang Uhud, Perang Ahzab dan siri-siri peperangan selepas pada itu. Tapi setelah mana berlakunya pembukaan kota Mekah dan Nabi masuk buat haji pada tahun ke-10 Hijrah itu, Nabi memberi mesej daripada ayat Allah Ta'ala bahawa, hei orang Islam, hari ini kamu tak perlu takut dan bimbang lagi dah. Dengan ancaman musuh Islam ini, di atas kekasaran mereka, kezaliman mereka nak tindah orang Islam, tak akan berlaku lagi dah.
Sebab dengan berlakunya pembukaan kota Mekah dan berlakunya apa yang kamu lihat Islam yang sedang berdaulat pada hari ini, Allah menggambarkan mereka seolah sudah berputus asa nak gagalkan Islam yang dipimpin oleh Nabi SAW. Sebab itulah Allah Ta'ala menyebut tadi apa dia? Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum. Kamu jangan takut dan bimbangkan akan mereka. Wakhshawni, dan hendaklah kamu takut kepadaku, yakni kepada Allah. Al-yawma akmaltu lakum, hari ini telah aku sempurnakan agama bagi kamu. Hari ini Islam ni dah lengkap sempurna dah. Allah dah anugerahkan kepada kita ni agama, cara hidup yang sudah sempurna, yang sudah memenuhi tuntutan dan keperluan manusia itu secara fitrahnya. Itu maksud dia. Wa raditu lakumul Islam madina, dan hendaklah kamu jadikan Islam itu sebagai acuan hidup. Kamu mesti redha Islam itulah jalan penyelesaian. Kamu mesti redha Islamlah satu-satunya jalan hidup yang hanya diterima oleh Allah. Itu maksud dia. Erti kata lain, cara hidup lain selain pada Islam tak pakar rawa. Yang bersifat apa? Ideologi, sekularisme, tak pakar rawa. Liberalisme, tak pakar. Kapitalisme, semua tak dipakai. Islam saja memenuhi apa yang Allah nyatakan, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan sesiapa yang mencari agama ataupun cara hidup yang lain selain daripada Islam, ianya tidak akan diterima oleh Allah, dan dia pada hari akhirat kelak termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Memahami akan ayat ini, kita nak membacakan dan mencapai kepada satu kefahaman. Apabila Nabi SAW ketika Hajjatul Wada' ataupun Haji Selamat Tinggal ini, Nabi memberi satu pesanan dalam menanamkan keyakinan kita kepada orang Islam ini. Kita orang Islam ni kena letak Islam itu diyakini sebagai jalan hidup dalam kehidupan kita, supaya kita berada pada kedudukan yang kuat dan mulia dalam kehidupan di alam dunia ini. Walaupun kenyataan ini bersifat macam sedia maklum. Kita sedia maklum kenyataan ini. Islam bila pegang dengan dia, hidup mulia. Tapi bila kita perhalusi dan lihat dengan realiti suasana dan keadaan serta kehidupan orang Islam pada hari ini, setakat mana keyakinan dan penghayatan Islam itu sebagai agama yang diredai dalam kehidupannya, dalam memenuhi wa raditu lakumul Islam madinah. Sejauh mana kita hari ini berada pada kedudukan memenuhi apa yang difirmankan Allah Ta'ala tadi, wa raditu lakumul Islam madinah. Itu persoalan yang kita kena jawab dalam lubuk hati kecil kita pada hari ini. Kerana kita menyaksikan apabila orang Islam, umat akhir zaman termasuk kita pada hari ini, tidak menjiwai apa yang Allah Ta'ala nyatakan ini, kita menyaksikan orang Islam berada pada situasi yang sebaliknya, yang bukan lagi membawa gambaran sebagaimana Allah beritahu musuh-musuh Islam, orang kafir yang lawan Islam ini bukan lagi putus asa, bukan lagi penyesalan, tetapi berlaku sebaliknya. Itulah mereka dalam keadaan makin bermotivasi nak jahanamkan Islam. Dan mereka makin rasa ada harapan nak hancurkan orang Islam. Dia agak berfalsafah lah sedikit. Memberi maksud bahawa akibat daripada penghakisan
keyakinan kita terhadap Islam sebagai agama yang diredai ataupun agama yang diambil sebagai acuan dalam kehidupan ini memberi harapan kepada kafir yang menentang Islam untuk merencanakan agenda mereka menghancurkan Islam dan juga meranapkan orang Islam. Itu mesej dia. Tak. Sehingga kita lihat orang Islam berada pada keadaan menjadi buah catur para musuh Allah. Sepatutnya inilah masanya, setelah kita melihat ayat Allah Ta'ala ini, menjadikan kita lebih kuat dan berkeyakinan. Sebab Nabi dah sebut ayat ni ketika berlaku Hajjil Wada', Haji selamat tinggal. Maknanya wasiat Nabi itu wasiat yang besar kepada kita umat Islam ini, dalam meyakini Islamlah jalan penyelesaian dalam kehidupan kita. Tetapi malangnya, tak berlakunya penghayatan itu jadi berlaku sebaliknya. Kita lihat orang Islam berpegang kepada Islam ini hanya buat kadar syarat dia saja. Syarat memenuhi nama Islam saja pada namanya. Tapi dari sudut penghayatan yang sebenarnya sebagaimana yang ditanamkan oleh Rasulullah terhadap generasi awal umat Islam, tak berlaku dalam kehidupan kita pada hari ini. Sedangkan Nabi bekerja kuat dalam membentuk dan membina generasi awal umat Islam, walaupun mereka pada jumlah yang sedikit pada waktu itu, tetapi situasi dan keadaan mereka menggerunkan para musuh-musuh Islam, menggerunkan para kafirin yang menentang Islam. Sebaliknya kita hari ini orang Islam yang bilangannya ramai, yang sepatutnya kita lebih jauh maju ke hadapan prestasi kita berbanding generasi awal umat Islam, kalau dinisbahkan kita ni pada bilangan dan jumlah kita. Tapi tak berlaku. Dalam jumlah yang ramai, musuh makin berani dan makin rasa tidak hormat dan tidak gerung kepada kita. Berbanding di zaman awal Islam, walaupun orang Islam sedikit, tetapi musuh Allah rasa gerung dan takut kepada mereka. Kena faham molek situasi itu. Inilah satu proses kita bermuhasabah. Dalam pada kita sepatutnya hari ini berada pada tangga dan kedudukan yang dilihat sebagai kuat dan hebat, yang digeruni oleh para musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah ayat ini boleh kita ambil sebagai satu pedoman untuk menjadikan kita lebih yakin inilah masanya yang sepatutnya kita bertindak. Orang Islam sepatutnya sama-sama memainkan peranan dalam membina kekuatan umat Islam dengan menyahut agenda penyatuan umat Islam, supaya berada pada kedudukan yang lebih kuat dan digeruni oleh para kafirin yang menentang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita melihat bagaimana perkembangan yang sudah berlaku. Orang-orang Islam yang meyakini akan janji Allah Ta'ala ini, mereka menggerakkan gerak kerja itu dengan sebaik-baiknya. Dalam masa yang sama, berbakinya orang Islam yang masih hanyut dan yang masih leka, yang masih tidak lagi mencapai kepada penghayatan daripada ayat ini, mereka ibarat kemuncuk ataupun ibarat satu rumpun dan kumpulan yang melambatkan proses kepada kekuatan dan kejayaan umat Islam itu. Maka tak dapat tidak, kita mesti saling ingat memperingati dan saling, orang kata apa, nasihat menasihati sama kita umat Islam. Kerana kita bimbang apabila Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan amarannya kepada kita. Allah Ta'ala menyatakan banyak amaran-amaran. Bukan satu amaran, banyak amaran.
Salah satu daripadanya, Allah Ta'ala menyebut, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Dan barang siapa di kalangan kamu, yakni kalangan kita, hamba-hamba Allah ini, yang berpaling dengan melupakan Allah ataupun tidak mengingati Allah Ta'ala dalam mematuhi perintahnya, dalam memenuhi tuntutan dan tanggungjawabnya, Allah Ta'ala kata apa? Aku jadikan kehidupan mereka sempit. Itu satu ancaman Allah. Allah Ta'ala sebut lagi, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Takutlah kamu akan bencana kemurkaan Allah yang bukan hanya tertimpa kepada mereka yang melakukan kezaliman semata-mata, turut dirasai dan terkena oleh sebahagian daripada mereka yang ada sekitar dengannya, menanggung derita yang sama, walaupun mereka itu dalam keadaan mentaati perintah Allah. Allah Ta'ala menyatakan lagi amarannya dalam surah Ar-Rum, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Apabila munculnya kerosakan yang bersifat maksiat, dosa, kezaliman, penipuan, penindasan yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia di darat dan di lautan, Allah datangkan sesuatu musibah menjadikan sebahagian daripada mereka kembali kepada Allah. Dan banyak lagi ayat-ayat Allah dalam menggambarkan perkara yang miripnya sama dengan ancaman Allah Ta'ala tadi, bertujuan untuk mengingatkan dan menyedarkan kita agar kita berperanan betul-betul melaksanakan tanggungjawab kita. Kita jangan kena dulu baru nak beringat. Tak boleh. Tak boleh pakai dah sifir. Bila teratuk bekok tonja dulu baru sibuk nak alih bendu, orang suruh alih lama dah. Tak gitu ibarat dia. Orang duk sebut pesan, alihlah bendu ni, alihlah bendu ni. Tak apalah kita alihlah kang. Biung-biang lu dekuk kena sekali. Tak. Sebelum ni tak kena sebab bernasib baik. Dia kena faham sebab bernasib baik tu. Tapi bila tak bernasib baik, bekok notong dahi. Kena, teratuk. Padahal peringatan sudah diberikan sebelum tu. Supaya buang benda ni sakok. Tak. Sama juga, dak arti benda pun tunggu yang menghalang laluan. Buang kok tunggu tu, orang kata, ada apa kang buang ah? Wak tak tahu, wak pergi mari biuh-biah sekali hari bulan, kok kena sepak. Belok ibu jari dah. Dah kena, nak betul mana? Tak. Belok mungkin dah boleh betul lagi barangkali kalau patah kolek. Tak. Maknanya apa? Amaran-amaran Allah sudah banyak. Tetapi berapa ramai yang mengambil perhatian terhadap amaran Allah itu? Yang menjadi kelaziman sifat manusia ni, bila dah terkena baru dia sedar. Itu maksud dia. Bila dah tertimpa sesuatu baru dia nak kembali kepada Allah. Itulah sifat ayat pada surah Ar-Rum. Liyusibahum ba'dallazi amilu, didatangkan Allah satu kemurkaan ke atas mereka disebabkan sikap dan perbuatan mereka itu menjadikan sebahagian daripada mereka nampak dan lihat, barulah nak sedarkan diri dan berperanan semula nak laksanakan tanggungjawab. Tapi sudah terlambat. Itu yang beruntungnya kita umat akhir zaman ini, apabila Allah timpakan sesuatu kemurkaan itu, dia bersifat apa dia? Bersifat tidak kehancuran dan kebinasaan secara menyeluruh. Jika nak dibandingkan dengan umat-umat yang terdahulu, bila Allah murka, Allah timpakan kebinasaan, tak ada tinggal saki baki. Maknanya apa? Dok dan nak
bertaubat dan tak dang nak baiki semula. Contoh kaum Nabi Nuh tak tinggal saki baki. Kaum Nabi Lut pun sama, tak tinggal saki baki. Fir'aun pun tak tertinggal saki bakinya. Haman, Qarun, Namrud, semua dalam sejarah mereka ni hanya tinggal tapak dan bekas saja. Orang dan generasinya tidak. Kecuali yang terselamat saja, yang hanya mengikut nabi-nabi dan rasul-rasul dalam jumlah yang kecil, itu saja yang terselamat. Maka sebab itulah pedomannya kepada kita. Apabila Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan demikian akan jaminannya, sepatutnya kita lebih yakin dan lebih proaktif, ataupun lebih kita ni terkehadapan kedudukan kita umat akhir zaman ini. Sebab dari sudut vitamin kehidupan kita ni, dalam mengenyangkan dan memperkasakan roh kita ni, banyak sangat dah. Terutamanya Allah anugerahkan solat kepada kita 5 waktu sehari semalam. Bahagian ngecah tu 5 kali sehari. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Tu bahagian ngecah. Ngecah iman kita. Tak. Supaya kita berada pada kedudukan yang kuat. Dalam keadaan yang kuat inilah kita yang berperanan melaksanakan agenda sebagai khalifah Allah, sebagai golongan yang menunaikan amanah Allah, supaya kita ini menjadi kumpulan dan rumpunan umat Islam yang kuat, yang memenuhi perintah Allah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Ini sepatutnya yang kita ada. Dan ini sepatutnya tahap yang kita capai. Sebab Allah dah letakkan ukuran kita. Itulah penanda ukur kita, kedudukan kita umat Rasulullah ni. Dan demikianlah kami jadikan kamu wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ummatan wasata, umat pertengahan. Maksudnya apa? Umat yang tampil dan muncul di celah-celah manusia ataupun kehidupan manusia yang sudah rosak, lalu kamu tampil dengan nilai Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan kamu. Sehingga kamu menjadi persaksian ataupun menjadi suatu perhatian oleh mereka yang sekeliling kamu tu, yang rosak kehidupan mereka, untuk melihat nilai Islam yang ada pada kamu, dan mereka kembali berpegang kepada acuan hidup yang benar itu. Itu sepatutnya situasi kita. Namun cuba kita muhasabah, adakah kita berada pada situasi itu? Kita bimbang, takut kita syok sendiri. Kita rasa padang solat kita 5 waktu tu padang dah cukup. Sekadar solat bersifat solat, memenuhi tuntutan ibadah. Dari sudut apa dia? Dari sudut tidak mahu termasuk orang yang meninggalkan solat. Sedangkan mesej ataupun tuntutan solat itu bukan bersifat ibadah, rokok, sujud, salam, takbiratul ihram. Bukan itu saja sebenarnya. Sifat solat itu ialah melahirkan jati diri seorang individu Muslim yang beriman. Itu hakikatnya yang patut kita faham. Kerana Allah Ta'ala dah beritahu, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya dengan solat itu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Maknanya kita mendirikan solat ni bukan sekadar memenuhi tuntutan solat saja. Sepatutnya kita kena dapat hasilkan dia punya kesan solat itu dalam kehidupan kita, mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu mesej dia sebenarnya. Bayangkan kalau kita setiap orang Islam hari ini mencapai pada setiap orang tadi berjaya mencegah keji dan mungkar atas diri masing-masing. Itulah menggambarkan generasi ummatan wasata. Itu maksud dia. Sebab ada orang dia fikir semayang ni sekadar buat syarat. Masuk waktu semayang, semayang. Tanya semayang dah? Semayang dah. Selesai dah. Tak.
penghayatan yang lebih dalam tu setara mana kita faham konsep dan falsafah sembahyang itu. Tujuan Allah Ta'ala fardukan sembahyang tadi ialah nak lahirkan generasi yang mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Namun bila kita pandukan balik dengan suasana sebenar kehidupan kita hari ini, keji dan mungkar ni masih tak terhapus. Keji dan mungkar masih berleluasa. Tu dalam kelompok masyarakat umat Islam. Keji dan mungkar yang bersifat besar lagi, orang Islam jadi tali baruk musuh Islam. Sehingga membawa kepada apa? Tidak mampunya kita orang Islam dalam menimbulkan rasa hormat dan gerun musuh Islam kepada kita. Sebaliknya musuh Islam, dia kata apa? Mudah je gatai kepala pokok Islam ni. Gitu maksud dia. Dia pun teropong kluster hak ni gila kuasa. Dia pun masuk jarum gila kuasa. Dia tengok kluster orang Islam ni gila harta. Dia pun masuk jarum gila harta. Tak. Dia tengok kluster orang Islam ni gila orang tini, orang puang. Dia pun masuk jarum kok orang puang. Cukup tiga jarum ni dah mampu menghuru-harakan keadaan orang Islam. Tak. Kalau kita bicarakan bab harta, kan baru ni fakta mendedahkan. Dah 40 tahun berlakunya apa dia? Pecah integriti, pecah amanah dari sudut kartel daging tu kan. Sepatutnya tak berlaku. Tak. Sedangkan sudah ada agensi yang terlibat, kalau sebut nama tu amat memalukan lah. Tak. Sehingga boleh daging import pun diambil kesempatan nak dapat habuan dunia, dia campurkan dengan yang tak halal. Maknanya dia kata lain, hak haram dicampur dengan yang halal. Adakah ini ummatan wasata? Tu persoalan dia. Adakah ini hasil dan kesan solat yang dituntut Allah dalam kehidupan kita orang Islam? Nampak simple bicara bab solat. Ingat solat sekadar solat memenuhi tuntutan, bermula dengan takbiratul ihram dan lafaznya, kemudian rokok, sujud dan rukun-rukunnya, lepas tu salam yang akhirnya salam, habis gitu je. No, tidak. Tuntutan kesan solat tu berjaya melahirkan satu individu Muslim yang berkualiti sepatutnya. Itu mesej yang kita nak. Itu kefahaman yang perlu kita faham. Dan kalau kita betul-betul mampu lahir generasi yang demikian, saya yakin masjid surau tak cukup dengan saiz besar ni. Tak cukup. Cuma berlakunya keinginan masjid dan surau ni dibesarkan bila? Tengok ketika masuk musim raya. Tak. Sebab ramai balik kampung tengok orang sembahyang raya, lepas tu dok muak tepat. Waktu je lah. Luar pada musim tu, tengoklah lengang surah sejid. Tak. Itu sudah boleh dilihat penanda ukur kepada kualiti iman kita di akhir zaman. Setara ni macam mana nak gerungkan musuh Allah? Ini kalau kita bicara dalam bab waktu yang bukan cabaran. Waktu yang paling mencabar subuh. Kalau ada unit pemantau buat pemantauan subuh berjemaah di masjid surau, rasa statistik kita fail orang Islam ni. Tak. Gagal. Tak nafi ada masjid yang bagus. Subuh tu boleh 3 saf. Tak. Kalau masjid yang besar boleh 3 saf tu hebat. Sebab besar kan, panjang. Tak maknanya. Maknanya kalaulah orang Islam setahap itu di tempat masing-masing, musuh-musuh Allah penimpala dah.
Barulah menepati ayat yang kita baca tadi. Al-yawma ya'isal lazina kafaru. Sebab disebut Nabi baca ayat ni, orang-orang kafir musyrikin, dia tengok orang Islam di zaman Nabi tu, ketika dah berlakunya pembukaan kota Mekah tu, penipala nak buat dia. Tak reti dah. Tak ada harapan dah ni nak kuasai wilayah-wilayah Islam. Termasuk Rom dan Parsi mula mengangkat kaki mereka daripada wilayah-wilayah Islam. Sebab di zaman Abu Bakar mula tersebar kuat wilayah Islam, dan di zaman Sayyidina Umar lagi berlaku perluasan wilayah umat Islam. Dan di zaman Sayyidina Osman bersambung lagi sampai ke Afrika dan ke mana-mana. Maknanya apa? Menepati ayat al-yawma ya'isal lazina kafaru. Orang kafir dah mula rasa putus asa dan mula takut dengan orang Islam. Takut bukan takut nampak orang Islam tu bekeng, tak. Takut ni dengan melihat gah orang Islam, dengan kepribadian jati diri orang Islam, maka dia dah mula rasa gerun. Sebab dunia mula rasa seronok dan jelira dengan Islam. Tak. Yang berlaku zaman kita hari ni, dia berlawan, terbalik. Bukan orang bukan Islam saja, orang Islam pun tak jelira dengan Islam. Itu masalah yang berlaku hari ni. Dia tak jelira dengan Islam. Siapa ke nak mari masjid dan surau pun takut macam ke, seolah-olah kena bayar mari masjid. Bayangkan. Tak. Kita bicara atas umum keadaan kita orang Islam di akhir zaman. Tak. Cuba buat perbandingan masjid dengan pasar malam berdekatan. Tengok mana ramai. Confirm ramai pasar malam. Itulah panduan ukuran tahap iman orang Islam akhir zaman kita hari ini. Sedangkan falsafah sembahyang itu ialah untuk melahirkan generasi yang beriman, yang bertakwa, yang berkualiti. Sebagaimana generasi yang terbina di zaman Nabi yang kita bicarakan tadi. Sehingga mereka mampu menempa sejarah ketamadunan sampai tahap kuasa besar dunia Rom dan Parsi ni rasa gerung dan putus asa. Tak ada harapan dah nak perosok orang Islam ni. Namun itulah satu muhasabah buat kita hari ini, yang sepatutnya dalam kita bilangan yang lebih ramai berbanding generasi awal umat Islam, kita sepatutnya buat yang lebih terbaik sepatutnya. Generasi awal dulu mereka jumlah terhad sikit, tapi menggegarkan hati-hati musuh Islam. Kita ramai saja tak mampu menggegarkan hati-hati musuh Islam. Sebaliknya musuh Islam, dia rasa seronok tengok, mudah sangat je ni. Hak ni gila kuasa, beri jarum gila kuasa. Hak ni gila harta, beri jarum gila harta. Hak ni gila orang puang, jarum orang puang. Habis. Siapa tahap boleh cocok hidung. Jadi kuda tunggangan musuh-musuh Allah. Solatnya entah ke mana melayang perginya. Hanya buat syarat saja nama sembahyang. Kita ni banyak sangat dah vitamin vaksin yang Allah bagi. Sembahyang tu hari-hari, 5 kali sehari. Kemudian dalam 1 tahun ada 1 bulan penuh kita mendapat tarbiyah, kursus daripada Allah, dinamakan bulan Ramadan. Nak menjana takwa. Pun ada yang masih tak mampu nak capai kekuatan takwa tadi. Sebab jarum-jarum tadi begitu banyak ditaburkan kepada kehidupan kita orang Islam. Namun kesemua tadi dapat diselesaikan dengan cara Islam kena ada satu kedaulatan dinamakan tapak pemerintahan. Hari ini kita menyaksikan walaupun ada negara-negara umat Islam berjaya memiliki tapak kuasa pemerintahan, tetapi kekuatannya kekuatan yang tidak maksimum ataupun kekuatan yang tak mampu mencapai kepada kegemilangan. Kerana sejarah kehidupan kita orang Islam berhajat kepada sistem khilafah ataupun sistem khalifah, sistem berpusat. Sebagaimana zaman selepas kewafatan Nabi, dia berpusat, ada khalifah yang 4. Kemudian
Khalifah Umayyah, kemudian Abbasiyah dan sebagainya. Begitulah berakhir dengan Khalifah Turki Osmaniyah. Maka bila dah tumbang sistem khalifah tadi, negara-negara umat Islam dia tidak capai kepada suatu kekuatan yang mutlak. Dia hanya kekuatan yang tidak sekata, yang boleh dipatahkan oleh para musuh Allah, yang sifat mereka itu mencapai kepada kekuatan gabungan mereka untuk menjahanamkan Islam. Maka sebab itu apabila kita dah nampak semuanya kronologi dan sejarah-sejarah yang berlaku dalam kehidupan kita umat Islam ni, sepatutnya kita tidak boleh berada pada tahap yang hanya bersahaja ataupun melihat sekadar untuk mengambil maklum. Sepatutnya kita berada pada situasi yang kita kena cari gerak kerja dan usaha untuk membina semula kekuatan kita. Dan inilah masanya untuk kita membina semula. Inilah masanya untuk kita perkasakan semula. Sebab Allah Ta'ala sudah menjanjikan kepada kita, wala yansurannallahu man yansuruh, innallaha laqawiyyun aziz. Dan sesiapa yang menolong dalam menjaga agama Allah, maka Allah akan menolong mereka. Sesungguhnya Allah itu sifatnya maha kuat lagi maha perkasa. Maka itu janji dan jaminan daripada Allah. Dan Allah Ta'ala menyatakan lagi jaminan yang lain, wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum allazi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, ila akhir ayat. Allah Ta'ala menyatakan, dan sesungguhnya Allah berjanji dan memberi jaminan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Apa janji dan jaminan Allah? La yastakhlifannahum fil ard. Allah akan kurniakan kelebihan dan kekuatan kepada mereka untuk mencapai kejayaan, kemenangan sebagai khalifah Allah di atas muka bumi. Sebagaimana yang dikecapi oleh orang-orang yang terdahulu daripadanya, yang juga mencapai kejayaan dan kemenangan dianugerahkan Allah khalifah dalam kehidupan mereka. Wala yumakkinanna lahum dinahum allazi irtada lahum. Setelah mendapat kekuatan dan kemenangan serta kejayaan daripada Allah itu, maka mereka tetap utuh dan kuat. Wala yumakkinanna lahum dinahum allazi irtada lahum, tetap utuh dengan pelaksanaan agama dan kehidupan mereka itu, dan mereka mampu menukar keadaan yang takut kepada keadaan yang aman sejahtera. Maknanya bila kita kembali kepada acuan Islam yang sebenarnya, kita akan mampu menghilangkan ataupun menyelesaikan isu-isu yang membelenggu kepada umat Islam, yang bersifat menakutkan umat Islam, yang menindas umat Islam kepada keadaan yang membawa kepada kekuatan dan kejayaan dalam kehidupan kita. Contoh pada hari ini, kalau kita mampu mencapai memenuhi ayat Allah Ta'ala tadi, kita akan mampu menyelesaikan isu-isu yang berlaku dalam negara umat Islam, seperti yang berlaku di Syria, seperti yang berlaku di Yaman, seperti yang berlaku di Sudan, di Palestin, di Iraq dan sebagainya. Berpusat dengan sistem khalifah Islam itu sendiri. Itu maksud dia. Dan Allah Ta'ala meletakkan janji ini dan jaminan ini pasti berlaku, tapi kita kena penuhi syarat-syarat dia. Syarat yang Allah sebut awal-awal tadi, beriman dan beramal dengan amal yang soleh. Maka nak capai kepada kekuatan beriman dan beramal soleh tadi, dia mari ikut sembahyang yang kita bicarakan awal tadi. Sebab dalam sembahyang, dalam solat tadi, dia bersifat suatu komunikasi langsung kita dengan Allah. Berapa ramai kalangan kita hari ni yang betul-betul menjiwai dan cakna ketika kita solat tu kita sedang berkomunikasi dengan Allah Ta'ala. Maka itu kita pakat jawab secara jujur dalam hati kecil kita masing-masing. Saya tak mampu nak buat ukuran. Bahkan tidak ada alat atas dunia ni yang boleh nak ukur dengan
hal itu. Ya, kita nak ukur suhu bolehlah. Sekali masuk masjid, Allah dahi tek bunyi 36.3 suhu. Waktu boleh ukur lah. Nak ukur tahap iman kita ni sejauh mana kekuatan penghayatan solat kita tu, tak mampu kita nak ukur. Tok Imam, Tok Wali, Tok Ustaz tak nak ukur situ atas masing-masing individu. Sebab kita dengan Allah Ta'ala. Kita dengan Allah Ta'ala. Cuma kita boleh menambah nilai dan menambah mutu baik solat kita itu dengan ilmu yang kita pelajari tadi. Supaya kita memenuhi konsep solat itu, sehingga solat itu mampu menjana dan membina diri kita sebagai orang yang dinamakan beriman dan bertakwa. Sebab sudah pasti orang beriman dan bertakwa itu mampu mencegah dirinya daripada perbuatan keji dan mungkar. Itu ukuran dia. Namun kalau kita masih terdorong buat keji dan mungkar, menandakan apa? Solat kita masih ada kecacatan. Maka kita kena baikilah. Maka baiki itulah kena belajar. Kena bermuhasabah. Cek tengok kat mana silapnya dan sebagainya. Barangkali solat kita cerelak-cereluk pada konsisten waktu berjemaahnya. Barangkali bacaan kita ada yang tak khusyuk. Barangkali tajwid kita ada yang tak betul, terutamanya ketika baca rukun qauli, rukun bacaan kita. Barangkali rukun qalbi kita ada problem, ada masalah. Tak mari feeling, perasaan kepada penghayatan solat. Nekat kita, bulat hati kita, tawajuh kepada Allah. Tubuh nampak ngadak Allah, tapi hati tak ngadak Allah. Ngadak ke dunia. Allahu Akbar, hati ni ingat habis macam-macam urusan duniawinya. Siapa ke dah ingat bilangan rakaat? Siapa dah ingat baca apa? Tu tanda apa? Qalbi kita tu bermasalah. Hati kita bermasalah. Dia dah terganggu dah. Ada virus masuk dah. Maka sebab itulah 3 rukun sembahyang tu, walaupun sentiasa kita bicarakan, walaupun ia mudah dan merupakan satu asas dalam perbicaraan, dalam perbincangan solat itu sendiri, tapi penghayatan dan pelaksanaan yang terbaik itulah menjadi suatu tanda tanya oleh kita semua pada hari ini, sejauh mana pelaksanaannya itu. Maka kalau kita mampu selesaikan, sempurnakan ini, insya-Allah dia akan jadilah, terbentuklah masyarakat, dan individu-individu dalam masyarakat tadi memenuhi syarat-syarat yang Allah sebut tadi. Wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus solihat. Allah memberi janji dan jaminan kepada orang yang beriman dan yang beramal dengan amal yang soleh tadi, urusan kejayaan dan kemenangan mereka menerajui kehidupan masyarakat dengan membina sistem khilafah tadi. Dan itulah tuntutan semasa kita hari ini, dan inilah masanya kita berusaha ke arah itu. Sebabnya Nabi dah sebut dalam satu sabdaan baginda yang seringkali saya sebut sebelum ini, innallaha yab'asu li hazihil ummah ala ra'si kulli mi'atin sanah man yujaddidu laha dinaha, rawahu Abu Daud. Yang bermaksud sesungguhnya Allah akan membangkitkan pada setiap umat itu pada setiap 100 tahun golongan yang melaksanakan agenda tajdid. Itulah agenda pembaharuan, kebangkitan umat Islam dalam kehidupan orang Islam. Maknanya setiap umat setiap 100 tahun. Dan kalau kita rujuk setelah kejatuhan khilafah yang akhir dalam sejarah umat Islam, kita ada baki lebih kurang 3 ke 4 tahun lagi nak cukupkan kepada 100 tahun pusingan kejatuhan tadi. Maknanya inilah masanya kita membina kekuatan. Inilah masanya kita meletakkan diri kita tergolong dalam golongan tersebut. Kenapa perlunya kita letakkan diri kita pada golongan tersebut? Golongan yang melaksanakan agenda tajdid. Sebab itulah golongan
yang memenuhi sifat-sifat yang Allah sebut dalam Al-Quran, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad, mereka itulah orang-orang yang mendapat dan mengharapkan rahmat Allah dalam kehidupan mereka. Maknanya, bila kita buat agenda tajdid, membangkitkan dan menyedarkan umat Islam, itulah gerak kerja hijrah di zaman kita. Zaman kita, hijrah tak perlu pindah tempat. Nabi wayak dah sebelum kewafatan baginda. La hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah. Tidak ada lagi hijrah berpindah tempat ke tempat selepas kewafatanku. Yang ada selepas ini iaitulah jihad dan niat yang ikhlas kerana Allah. Termasuklah kita buat agenda pembaharuan dalam masyarakat kita umat Islam ini dengan sama-sama berperanan membina kekuatan umat Islam untuk kita berhijrah daripada buruk kepada baik, daripada baik kepada yang lebih baik. Itu maksud dia. Dan gerak kerja itu dinamakan jihad. Gerak kerja pengorbanan yang kita habiskan masa kita, tenaga kita, wang ringgit kita untuk melancarkan dan menjayakan agenda pembaharuan ataupun hijrah itu. Dalam memenuhi hadis Nabi tadi, kita akan buat tajdid dalam kehidupan kita umat Islam ini, agar terhasilnya rangkaian umat Islam yang hebat dan kuat. Sebab hari ini kita dah nampak bunga-bunga kekuatan itu sudah berlaku, sedang berlaku, dinamakan agenda penyatuan umat Islam, baik di peringkat dunia maupun di peringkat tempatan dalam negara kita sendiri. Cuma kita kena cermat dan berhati-hati dalam masa gerak kerja itu berlaku. Tak dinafikan ada hak jenis orang Islam pala masuk air. Jenis bahasa dok sedar diri dan dok erti bahasa. Yang ada lagi nak penuhi tuntutan peribadi dan juga agenda peribadi maupun agenda kumpulan tertentu. Sehingga membawa kepada apa dia? Ketidaklancarannya perjalanan agenda penyatuan umat Islam dan kekuatan umat Islam. Maka sebab itulah kita hari ini kena menjadi umat Islam yang sedar, peka dan insaf, dan kena ada keluhuran dalam hati kita nak tengok Islam berdaulat, umat Islam mencapai penyatuan dan kesatuan yang kuat sehingga kita mampu menjaga dan membina negara kita dan menjaga agama dalam negara kita, khususnya daripada tangan-tangan mereka ini yang menjadi kuda tunggangan para musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah kita kena yakin inilah masanya kita membina kekuatan kita. Inilah masanya kita sama-sama mengorbankan masa kita, mengorbankan harta benda kita, mengorbankan tenaga kita untuk memastikan bahawa Islam itu benar-benar mencapai kepada prinsip dan konsep yang Allah dan Rasul perintahkan kepada kita. Tolak sebarang bentuk seruan-seruan asabiyah dan ketaksuban, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, insya-Allah Allah akan merahmati kita dan Allah akan memberkati kita. Bahkan pandemik COVID-19 juga insya-Allah akan terangkat daripada membelenggu kehidupan kita yang kita lalui pada hari ini. Kita lihat COVID ini dia naik pasang surut. Menandakan kita ni macam capur bau lagi. Beriman tak beriman, beriman tak beriman. Gitulah ukurannya. Dah, bacaan mudahnya begitu. Maka nak terangkatnya sepenuhnya wabak berjangkit ini, kita kena sama-sama ikhtiar dan berusaha memperkasakan iman kita dan kembali betul-betul beramal dengan apa yang Allah dan Rasul perintahkan kepada kita. Maka insya-Allah Allah Ta'ala akan merahmati kita dan mengangkat segala bentuk kesulitan dan juga wabak penyakit berjangkit yang menyusahkan kita ini. Marilah kita bermuhasabah akan perkara ini. Mudah-mudahan usaha yang kita lakukan ini diberkati Allah dan diredai Allah yang membawa kepada keberkatan hidup dalam
kehidupan kita insya-Allah. Dan ia menjadi satu bekalan kita untuk menuju ke mana? Ke hala tuju kita menghadap Allah pada hari akhirat kelak insya-Allah. Jadi itulah sekadarnya daripada saya, memandangkan masa telah pun tamat, jam loceng pun dah bunyi, masuk waktu isyak. Jadi itulah sedikit perkongsian pada malam ini. Mudah-mudahan dapat menyedarkan kita dan dapat menjadikan motivasi buat kita semua untuk sama-sama berperanan dalam kehidupan kita ni sebelum kita menghembuskan nafas kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang atas kelemahan diri saya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.